Dengan polis tak boleh lagi lah buat masa ni. Tapi dia international kan, secara logistik kan. International lah. Tu barang tu custom lagi Kita tak direct dengan pegawai custom. Kita direct dengan ejen custom yang membuat clearance untuk barang kita. Faham ya? Okey, anda okey. Ibu, kita akan bayar. Kejap. Sorry? Belum cukup lagi. Kena bagi tahu lah kerja dia ada tekanan ke, kena marah ke, bos garang ke. Kena bagi tahu lah. Kerja ni agak pressure sebab normally kita akan engage dengan call dan kita akan pakai headset. Dia tak ada telefon yang angkat letak. The headset will be on your ears lah, dekat telinga you semua. So kalau 9 jam tu 1 jam dia awak letak ataupun awak pergi toilet dan awak kena pasang balik headset tu, boleh ke? Kalau nak pergi mana-mana letak je. Boleh bawa handfree tu, dia boleh bawa dengan awak, tak ada. Headset bukan handfree, dia macam dia ada wire lah. So kalau awak suka awak nak bawa pergi toilet, awak pergilah bawa kan. Jadi yang masuk dalam lubang toilet tu sudahlah. So macam ni. Dia awak akan engage dengan telefon. So awak akan deal dengan paperwork semua. Awak akan macam kadang-kala kena marah. Kadang-kadang awak ada customer adalah pelbagai. Ada yang baik, ada yang garang, ada yang tiba-tiba kau suruh maki je. So awak boleh berhadapan ke dengan masalah-masalah macam ni? Tak, macam tu tugas saya lebih cenderung kepada apa tu? Awak lebih kepada menjawab telefon dan penyelesaian masalah untuk barang-barang tu. Penyelesaian masalah. Bukan ada orang yang lain untuk menyelesaikan masalah. Maksud saya bagi saya, kalau saya jawatan tu customer service, bila ada sesuatu masalah tu, bukan orang yang menyelesaikan masalah tu, orang lebih yang tahu lagi. Base daripada kerja yang ditawarkan, contoh ruang kerja awak, contohnya macam barang yang tak boleh dihantar. Contohnya customer tu hantar barang, contohnya parcel. Kalau hantar parcel, dia pastilah ada dokumentasi yang perlu dilekatkan kepada barang tu, contohnya invoice. So tugas anda adalah seperti memastikan dokumentasi tu ada dengan parcel. Salah satunya awak kena call customer ataupun deal dengan branches untuk dapatkan dokumentasi tu sebelum awak proses shipment tu ke step berikut dia. Banyak tugas tu. Dan kerja ni juga berulang-ulang. So that's a daily routine lah. Itulah yang awak kena lakukan setiap hari. Kami menawarkan gaji. Kami menawarkan gaji basic 1,500 sebulan dan juga ada juga insentif. Dan awak perlu bekerja lebih masa tapi ikut giliran. 1,000 hingga 1,500 sehingga 1,800. Macam Adakah anda berminat? Masih was-was lagi. Apa yang menyebabkan awak was-was? 1,000 saya ingatkan, kalau 1,500 ke 1,800 kos hidup dekat sini tinggi. Tapi gaji yang ditawarkan pun tak memadai apa yang saya harapkan. Cakap okeylah, kalau tak minat tak apalah kata. Maksudnya gaji ni tak cukup lah. Kalau saya tawarkan awak sampai 1,007 pun memang awak tak boleh nak sebahlah kat sini jugalah. Salah. Jangan. Jangan pula sebab dia kata tak minat, awal-awal lagi belum temu duga dia lagi, kita dah nak up lagi, nak janji up lagi kan. Jangan. Okey, salah tu. Jadi kata kalau tak minat, jadi saya nak kepastian minat atau tak minat, tanya dia sendiri. Okey, awak masih berminat lagi untuk tawaran ni atau tidak? Saya minta maaf lah banyak sikit sebab apa yang saya harapkan di company ni gaji yang lebih daripada tu lah. Okeylah. Okey. Kita cakap terima kasih lah. Okey, terima kasih Cakap terima kasih kerana datang ke temu duga kita. Datang untuk interview.
Okey. Okey. Tepuk. Jadi masalah yang tadi sebabnya dia kata tak minat, kita pula jangan kita nak upkan lagi. Ini bukanlah situasi kita nak berunding nak negotiate kita pun belum temu duga dia lagi, kenapa kita nak upkan RM200 lagi? Belum temu duga lagi. Jangan Jangan. Nanti dia akan ingat kalau kita ambil dia, katakan kita teruskan temu duga tu, kita pula setuju nak ambil dia pun setuju, gaji dia dah jadi RM1,700 dah sekarang. Sebab dia ingatkan tadi kata RM1,700. Macam ni, maksud saya kalau macam ni saya nak cakap macam ni, kalau saya naikkan daripada gaji awak dari 1,500 ke 1,800 pun, kalau awak tak nak kerja, maksud saya sebaliknya tau. Maksudnya macam ni? Maksudnya Apa ayat dia? Kalau saya bagi awak 1,800 pun, kalau awak tak berminat pun, dia macam something that dia tak nak jugalah. Dia nak more than 1,800. Kita tak tahu. Dia mungkin kata dia mungkin kata tapi puan kalau 1,800 saya nak lah. Macam dia pula lah sekarang. Itulah, kita cakap macam tu, lepas tu saya terfikir balik, betul lah tu. Kan takut kita cakap kalau macam tu 1,500 pun 1,800 pun awak tak nak lah. Tapi kalau 1,800 saya minat. Dah pula kan 1,800 dah pula jadi dia. Itu sebab jangan cakap macam tu tapi ini kata tak minat. Tu kata minat. Tukar. Minat. Okey, saya minat. Saya minat. Okey, sambung. Dah habis gas dah, kejap. Sambung je lah soalan. Okey, kejap. Soalan hilang kejap. Awak berminat untuk bekerja. Okey, daripada environment kerja, saya rasa kerja kita, bidang kita hampir sama, mungkin akan berbeza daripada segi sistem. Okey, so dalam satu hari, berapa banyak hellback shipment yang awak yang di tempat sekarang ni? Dekat OCS. Dekat OCS tu. OCS ni dia tak banyak pada international. Dia lebih banyak kepada pada dokumen dengan newspaper. Surat khabar. Kata pernah tak alamat tak lengkap ni? Ada tak macam masalah seperti address incomplete ke, tak ada nombor telefon ke yang boleh menyusahkan awak nak buat hantaran ke? Pernah ada. Macam mana awak settlekan masalah macam tu? Telefon kita mula-mula problem tu macam tempat saya, alamat tak lengkap. Mula-mula kita hantar kepada macam central region region kita, kita hantar pada HQ kita, problem shipment. Dia yang akan hantar proceed kepada sender, brand yang hantar tu. Brand yang hantar tu akan proceed kepada customer service. Customer service akan cari nombor telefon, bagi nombor telefon. Antara dia nak bagi nombor telefon ke, dia nak tahu apa masalah tadi shipment tu. Kalau shipment tu alamat dia kampung. Okey, kejap. Saya tanya, jawapan dia tadi, jawapan pengalaman dia ke jawapan teori? Itu macam proses dia, macam nak menyelesaikan masalah. Lebih pada teori. Lepas tu dia kata sebab di tempat kita akan buat ni. Dia kata kita tu bukan saya tau. Kita tu bukan saya, bukan pengalaman dia. Bahasa dia orang luar negara, luar negeri. Tak ada. Awak dah kata kita tadi dah. Kita ni betul lebih pada proses. Jadi congkil lagi. Bagi satu contoh. Apa tu, parcel tak lengkap alamat. Parcel tak lengkap alamat. Bagi satu contoh. Tanya dia, bagi satu contoh. Okey, let's say macam atas parcel tu alamat pergi okey. Bukan awak bagi contoh. Awak minta dia satu contoh. Cakap bagi satu contoh. Ada apa-apa macam pengalaman awak, macam mana contohnya macam alamat atas surat tu salah ke, macam mana awak settlekan masalah tu sendiri? Atas surat. Panjang soalan tu. Ulang balik soalan tu. Pernah tak
alamat tak lengkap atas parcel? Pernah tak alamat tak lengkap atas parcel? Pernah. Okey. Selalu tak tanya? Selalu tak? Berapa kerap? Tak kerap sangat. Tak kerap. Dan berapa lama awak settlekan masalah tu? Dalam masa 3 hari. 3 hari. Agak lama juga Tanya dia lagi. Apa yang berlaku? Bagi contoh. Bagi Kenapa contoh. ambil masa 3 hari untuk settle masalah tu? Kalau ikutkan kalau masalah alamat mungkin ambil masa dalam 1 jam, 2 jam. Sebab saya punya problem banyak. Kan saya cakap kerap. Bukan nak layan satu je. Okey. Customer service saya tu 2 orang je. Ya, minta dia contoh. Cuba cerita. Cuba cerita. Muka dia menakutkan. Tanya, cuba cerita. Macam marah je. Cuba cerita satu kejadian tu. Okey, so maksudnya based daripada cara awak terangkan dekat saya tu, macam awak ada masalah ke dengan cawangan yang awak jaga tu ke macam mana? Tak, maksudnya awak kan ada team customer service tu kan, dia ada berapa orang dalam department awak tu? Kejap. Saya cakap tadi 2 Kejap. Yang ini awak nak tanya kebolehan dia, kebolehan antara perorangan dia, interpersonal skills. Masih lagi pada cara dia menyelesaikan masalah tadi tu. Pengalaman dia menyelesaikan masalah parcel tu belum lengkap lagi tu. Cuba cerita apa yang telah berlaku. Itu kau nak mengajar ni? Kau nak mengajar siapa ni? Dia. Kau nak mengajar dia? Soalan dia cuba cerita apa yang telah berlaku. Cakap. Cuba cerita apa perkara yang telah berlaku sebenarnya. Yang parcel tak lengkap tu. Parcel tak lengkap. Faham ni soalan. Ulang balik. Kejap. Jangan ulang balik. Tanya dia. Ya, awak kata tadi pernah parcel tak lengkap alamat. Betul tak? Awak cakap tadi. Pernah. Tanya lagi. Kau tanyalah. Awak cakap tadi. Tadi awak ada bercakap awak pernah mengalami shipment yang tak parcel yang tidak lengkap alamat dia. Betul tak tanya? Betul. Apa yang awak telah buat? Apa yang anda telah buat? Bila alamat tak lengkap, Ya. barang tu tak sampai pada customer. Jadinya saya ambil inisiatif benda tu, saya telefon pada sender, minta alamat yang lengkap atau nombor telefon yang lengkap. Kalau tak ada jawapan daripada sender, kan benda tu saya akan proceed kepada HQ kita, report. Lepas tu HQ saya akan report kepada brand yang menghantar tu supaya So dia berhenti ya. Tanya dia balik. Pernah tak tak dapat menghubungi pengantar pengirim bungkusan tu? Pernah tak? Pernah tak awak tak dapat call sender tu? Pernah. Apa yang awak telah buat? Apa yang awak telah buat? macam saya cakapkan tadi, yang pertama tadi, kita akan buat prosedur company lah. Okey. Mula-mula report kepada HQ, lepas tu pada brand yang menerima surat tu, supaya brand menerima surat tu akan menghubungi pada sender tu lah. Orang yang Dengar dia kata akan dan akan akan maksud dia bukan cerita pengalaman dia tau. Dia cerita prosedur. Belum tentu lagi bila berlaku masalah ini dia akan ikut prosedur tu. Mungkin dia ada cara kerja dia yang lain. Sebab dia kata tadi prosedur, sebab tu dia kata kita akan. Faham tak beza dia? Okey? Kalau bukan akan nak cakap apa? Kalau kau memang pernah mengalami masalah ni, awak akan kata saya pernah, saya telah buat gini, saya telah menghubungi pelanggan,
dan apabila saya tidak dapat menghubungi pelanggan itu, saya telah memberitahu kepada, lepas tu saya dah buat laporan, kan? Jadi semuanya telah ataupun dah. Jadi dia ada dua petanda sana. Satu, dia menggunakan ganti nama kita. Dia tak kata saya ataupun aku, dia kata kita. Dan bahasa Inggeris pun sama. We will do this, we will do that. We itu maksudnya team dia. Bukannya dia tau. Maksudnya dia. Lepas tu satu lagi, dia guna akan. Bukannya sekali dua. Sepanjangnya dia kenakan akan. Sekali dua mungkinlah kita boleh terima lah. Mungkin sasul ke apa kan. Tapi dia kata akan banyak kali tadi. Ya. Maksudnya dia kurang pengalaman lah dalam customer service ni. Ya. Okey, tanya dia ada apa soalan tak? Ada apa soalan yang ingin diutarakan? Tak ada. Cuma saya harapkan kerja ni saya dapat. Okey, kata terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa, kami akan menghubungi anda dalam 7 hari bekerja. Terima kasih sebab sudi datang.